Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mula pelajaran dalam beberapa minit lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari yang penuh mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam program yang penuh bermakna. Bersyukur juga kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita diberikan luangan waktu dan diberikan kesempatan serta anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang baik. Alhamdulillah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, insya-Allah kita akan memulakan dengan doa. InsyaAllah saya sendiri akan baca doa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau dilihatkan dari mata yang kasar, program ini amatlah kecil. Tetapi jikalau dilihatkan dengan mata hati yang benar, program ini amatlah membawa makna yang besar dalam diri sebagai seorang mahasiswa dan juga mahasiswi. Sedikit latar belakang tentang program. Jadi, yang dikatakan dengan Dean List adalah atas diri kita sendiri. Adakah kita memilih untuk berada dalam posisi Dean List atau Dean List? Ada beza dekat situ, ada DE dengan DEAN dan DEEN. Jadi apa sebenarnya yang harus kita kejar dahulu? Atau apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu? Seperti yang kita tahu, tak kala kita mengejar akhirat, dunia akhirnya datang jua kepada kita. Tetapi persoalan yang perlu kita fikir, apakah cara yang terbaik untuk kita yang digelar sebagai mahasiswa atau mahasiswi untuk mengimbangi antara kedua-duanya. Jadi persoalan yang utamanya, apakah penerangan tentang Dean List yang kita perlu tahu, dan satu lagi Dean List. Jadi untuk makluman semua, penceramah yang dijemput pada hari ini telah dilahirkan di Melaka. Beliau adalah bekas pelajar Kisas dan telah menamatkan pengajaran beliau di Universiti Yarmouk dalam ijazah bahasa Arab dan juga syariah. Bukan itu sahaja, beliau juga telah menamatkan PhD beliau di Universiti Malaya dalam bidang yang sama.
dan kini beliau bertugas sebagai pensyarah bahasa Arab di Jabatan Bahasa Al-Quran di Selpet, UAE. Alhamdulillah. Jadi yang berbahagia Datuk, sihat hari ni Datuk? Alhamdulillah baik, dah berhenti UAE 10 tahun dah nak. Oh, Alhamdulillah, dah tinggal lama lah ni lah. Ya. Sekarang dekat mana Datuk? Bertugas sebagai apa? Tugas sebagai pengarah urusan di Telaga Biru. Betul. Alhamdulillah. Telaga Biru banyak menghasilkan buku-buku yang sangat produktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Datuk bersedia untuk hari ni, ceramah untuk hari ni? Ya. Ya, Alhamdulillah. Dengan itu, saya besar hati dan persilakan Datuk Dr. Muhammad Azhar Hazan bin Haji Muhammad untuk mempersilakan untuk memberi talk tentang tajuk kita pada hari ini. Falyatafaddal mashkura innallaha ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allah wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Utawa sebenarnya Ustaz telah pun meninggalkan UAE lebih 10 tahun yang lalu. Ya, jadi maklumat tu kena betulkan tu. Maaf baik, ya Ustaz. Jadi pada hari ini Ustaz nak mengajak kalian dalam masa yang terbatas pukul 11.25 11.25 atau 11.30. Tak boleh nak panjang ni waktu bulan Ramadan Jadi nak diceritakan pada pagi ini tentang seorang yang penuntut ilmu yang terkemuka dalam ilmu hadis, yang kalau kita baca kita hadis kita akan bersua dengan namanya, iaitu seorang yang bernama Abu Nasr Sijzi. Nama penuh beliau Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id Al-Waili Al-Bakri Sijzi. Kalau kita belajar bahasa Arab, Sijzi ni datang dari perkataan Sijistan. Orang Arab ni kalau perkataan yang pelik-pelik mereka menisbahkan seperti itu. Kalau daripada kota Khurasan atau Khurasani, kota kalau dipanggil sebagai Sijzi datang daripada Sijistan. Kalau disebut Maki daripada Mekah. Kalau orang datang dari Kuantan, Kuantani. Kalau orang Melaka, Melakawi. Kalau orang Kedah, Al-Kadhi. Kalau macam saya Datuk Yan ni ya. Kena tengoklah apa-apa toko yang pakai daripada Yan ni. Mungkin pakai kaki je kat dia. Jadi Abu Nasr Al-Sijzi ni, anak-anak yang dimiliki orang sekalian, merupakan seorang tokoh hadis yang terkemuka yang telah pun merantau ke banyak tempat. Kalau dulu mereka panggil sebagai kana rahalan. Rahalan ni makna banyak pergi untuk menuntut ilmu. Pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Baghdad, ke Khurasan untuk mencari ilmu pada masa dahulu. Bayangkan mereka tak ada kemudahan macam kita yang ada kapal terbang, ada bas, ada kenderaan, ada kereta. Ada kalangan mereka ni yang berjalan kaki saja beribu-ribu kilometer untuk mencari ilmu. Jadi apabila beliau telah pun dilihat dengan ketokohannya dalam ilmu hadis, dia pun pulang semula ke tempat asalnya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik. Walaupun berpudar tapi dia sudut penampilannya orang tahu dia merupakan orang yang cantik. Maka wanita yang cantik ini telah pun berikan kepada Abu Nasr Sijzi sejumlah yang banyak, dikatakan berjumlah 1,000 dinar. 1,000 dinar ni macam kita kira-kira macam kalilah dengan 1,000 Kerana 1 dinar sama dengan 1,000 ringgit. Kalau 1,000 dinar maknanya 1,000,000 ringgit dibagi kepada seseorang itu pada waktu itu. Cukup banyak. Maka wanita ini berkata kepada Abu Nasr Sijzi, ambillah duit ni. Saya tidak perlukan apa-apa daripada tuan, cuma saya nak jadi isteri tuan saja. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau jadi isteri pun saya perlu daripada tuan untuk ditunjuk ajar saja. Semua benda saya akan buat sendiri. Kata wanita ini mencuba untuk meyakinkan Abu Nasr.
Tapi Abu Nasr ini merupakan seorang penuntut ilmu yang menganggap dirinya masih lagi mentah, masih lagi banyak benda yang nak ditimba. Maka dia pun menolak baik permintaan wanita ini dan mengatakan kepadanya, wahai wanita, wahai amat Allah, amat Ar-Rahman. Orang Arab kalau panggil orang dengan penuh budi bahasa dia panggil amat Allah. Kalau lelaki panggil Abdallah. Ya Abdallah, ya amat Allah. Ambillah takwalah pada Allah. Aku belum lagi perlu orang sebanyak ini kerana aku masih lagi untuk ilmu. Kerana setiap benda yang diberi ada imbal baliknya, kena ada returnnya. Dalam konteks ini, kalau dia mengambil wang tersebut, tentulah dia akan menjadi suami kepada wanita itu dalam keadaan dia masih lagi perlu menimba ilmu yang belum cukup dan dia masih lagi di permulaan untuk ilmu. Katanya dia menolak baik. Kita ni kalau tolak permintaan orang, tolaklah baik-baik. Jangan sampai yang ditolak itu merasa terhina sangat atas perbuatan kita. Tak perlulah masuk dalam Facebook ke dalam apa ke. Dengan cara demikian lebih lagi menghina orang lain. Nak maklumlah pada hari ini manusia menunjukkan dirinya, dan ini satu bisnes yang namanya bisnes seriak. Semua orang nak menunjuk tentang dirinya, penampilan dirinya, harta dia dan sebagainya pada hari ini. Walaupun mereka punya alasan-alasan, tapi apa saja perkara yang bersifat takabur riya itu haram sebenarnya dalam Islam. Kisah Abu Nasr menunjukkan kepentingan niat yang perlu ada dalam diri seseorang. Jadi saya nak menerang kepada di awal ni supaya setiap orang betulkan niat masing-masing balik semula. Walau apa sekalipun bidang yang anda terokai, anda selagi masuk, betulkan niat pada awal. Niat tu untuk ilmu tu untuk apa? Kerana Imam Ghazali kata, kuna natrubul ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami pernah menuntut ilmu kerana mencari hawa dunia, maka kami dapati ilmu itu tak melekat kepada kita. Dan begitu juga kata-kata mereka dalam kitab Adabul Ilmi wal Muta'allim sebagai contohnya, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan berikan sebahagian sejuzuk kecil pun daripada dirinya kepada anda, sehinggalah anda memberikan kepada ilmu itu keseluruhan diri anda. Maksudnya menuntut ilmu ni kena sungguh-sungguh, tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi balik kepada kisah kita ni tadi, dalam mencari ilmu ni kadang-kadang ada bagai-bagai niat yang tersemat. Apakah niat untuk menjadi orang berilmu itu kerana habuan dunia yang terdapat di sebaliknya, ataupun kita menuntut ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, berapa ramai orang dalam hidup ini matlamatnya tidak jelas. Kerana itu Sufyan bin Ghainah pernah berkata, aku mempunyai beberapa orang adik-beradik. Antara mereka pernah berkahwin. Ini cerita kahwin pula. Bila dah cukup ilmu nanti, dah tiba pada waktu yang tepat, mungkin kita boleh berkahwin. Pesan kepada anak-anak lah. Maka adik-adikku yang lelaki ni pilih perempuan berasaskan kepada niat nak jadi kaya, kerana perempuan itu hartawan, keluarga hartawan. Yang seorang pula pinang perempuan itu, pilih perempuan itu dari kalangan yang memiliki kedudukan, kebangsawanan, keturunan yang mulia. Yang seorang pula berkahwin dengan perempuan itu kerana rupa parasnya yang cantik, yang jelita. Akhirnya tuan-tuan perempuan kata Imam Sufyan As-Sawri ni, Sufyan bin Uyainah ini, tak lama lepas berkahwin mereka dapat anak, maka mereka telah pun hidup dalam pembuangan, terbuang, dipandang hina oleh keluarga isteri. Kerana yang pertama tadi kahwin kerana nak dapat harta yang banyak daripada pihak isteri, akhirnya dia dibuang, dianggap seperti kucing kurap. Yang seorang pula berkahwin dengan keturunan yang mulia dengan harapan dia pun jadi mulia, keluarga itu pandang hina kepadanya, memandang sepi kepadanya, maka dia dibuang juga. Yang seorang kahwin kerana perempuan itu cantik, akhirnya dengan kecantikan itu menjadikan kehidupannya serba tak kena fitnah yang berlaku dalam hidup, maka dia pun terbuang lagi. Maka kata Sufyan bin Uyainah, aku belajar daripada hadis Muhammad bin Rashid ketika dia datang berkunjung kepada kami dari Yaman. Maka beliau membacakan hadis untuk kami, tunkahul mar'atu li arba'in ma'aliha wa li hasabiha wa li diniha fasfal bi zati din taribat yadak. Dalam sabda Nabi SAW, dikahwini perempuan itu kerana kecantikannya, kedudukan kebangsawanannya dan hartanya. Dan ada juga mengahwini kerana agama, maka pilihlah agama kerana kehidupan kamu akan sempurna. Itu lebih kurang mafhum hadis yang sahih yang Nabi ceritakan kepada kita, kepentingan dalam meletakkan niat yang betul dan setiap kerja yang kita lakukan. Jadi anak-anak ini boleh kata sekalian, antum berada dalam menuntut ilmu. Jadi niat yang betul kita kena letakkan dari sekarang. Baik, aku nak jadi doktor. Doktor ni tujuannya apa? Supaya hidup aku mulia, aku dapat merawat orang. Dalam Quran mengatakan man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Kalau aku jadi doktor, aku dapat merawat orang-orang sembuh dari penyakitnya.
maka sebahagian daripada pahala kesembuhannya, kerana kesembuhan itu dia dapat beribadah, dia pergi haji, dia puasa dan sebagainya dengan recommendation ubat yang aku berikan, maka aku akan dapat pahala di sisi Allah. Alangkah beruntungnya orang bekerja sebagai doktor. Contoh, aku berniat dalam hidup ini nak jadi engineer, aku nak buat bangunan, aku kagum dengan surat Kahfi menceritakan bagaimana engineering dibuat oleh Zulkarnain. Orang Islam pun kena ada kemampuan seperti itu, buat masjid, buat rumah, buat pejabat. Jadi niat kita kena betulkan daripada awal, anak-anak dimulakan sekalian. Apatah lagi kalau kita dalam bidang agama. Kerana orang yang dalam bidang agama ni adalah merupakan tabib, doktor. Bila merawat orang di sudut rohani, orang tidak tahu penyakit yang dialaminya, maka kita yang duduk dalam bidang agama ni perlu merawat mereka yang berada dalam keadaan keluh kesah, stres dan juga tekanan-tekanan perasaan yang lain. Kerana orang yang ada pengetahuan dalam bidang agama ni merupakan doktor rohani sebenarnya. Jadi bila kita berada dalam bidang ilmu, kita kena betulkannya. Itu perkara yang paling utama. Yang kedua, anak-anak dimulakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan, bila kita menuntut ilmu ni ada banyak cabaran yang berlaku. Cabaran apa? Cabaran orang berniaga. Tak salah untuk berniaga. Tak mana ini keperluan untuk berniaga tu begitu tinggi. Kerana kita tak pasti lagi bila kita keluar nanti kerja apa yang akan kita lakukan. Mungkin seseorang itu dapat bekerja kerajaan, tapi peruntukan yang ada dalam bidang kerajaan mengikut pengesahan daripada jabatan buruh dan sebagainya pun tak tentu lagi kita keluar nanti dapat kerja. Berniaga, belajar berniaga, itu satu yang digalakkan dalam suasana hari ini. Tapi berniaga, pilihlah perniagaan yang halal. Kerana pada hari ini kita melihat orang menunjuk-nunjuk pemilikannya, hartanya, tapi perniagaan yang dia buat kita pun tak tahu. Hari ini kita dapat melihat banyaknya skamer, jual berbagai-bagai benda, maka ramailah yang tertipu. Sebahagian daripada mereka ni merupakan orang Islam sebenarnya. Kenapa? Kerana tamakkan dunia. Kenapa? Kerana nak memperoleh wang yang banyak dengan tujuan untuk berlagak. Kita kena ingat bahawa wang yang kita dapat dari sumber yang syubhah, apatah lagi yang haram. Kemudian kita nak pergi infak, bagi makan kat orang sebagai contohnya. Dalam hadis mengatakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi mursalin. Kita dalam hidup ni jangan terjebak dalam pandangan sesetengah orang, tak apalah nanti kita cari duit dulu, tak kisah halal haram, lepas tu kita pergi haji lah, nanti kat Mekah kita taubat lah. Jangan kerana dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali begitu ketat dalam syarat untuk melakukan ibadah ni mesti dapat daripada sumber yang halal. Kalau mazhab Hanbali langsung orang mengambil daripada sumber yang haram kemudian buat ibadahnya ditolak langsung oleh Allah SWT. Maka anak-anak dimuliakan Allah sekalian, belajarlah berniaga tapi fokuslah kepada benda-benda yang halal. Jangan terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Lagi kalau kita lihat kata Imam Sufyan bin Uyainah lagi, seseorang pemuda yang terdahulu bila mereka menuntut ilmu hadis, dia seolah-olah telah putus hubungan daripada keluarganya. Ini cerita ulama-ulama dahulu. Sekarang tak mungkinlah kita lakukan. Ustaz sendiri pun punya anak, tiap-tiap bulan nak kena pergi tengok dekat sekolah, dekat asrama, dekat college dan sebagainya. Maka kita ambil iktibar daripada kata orang terdahulu, begitu sekali fokus mereka dalam menuntut ilmu, begitu sekali mereka kerangka niat mereka dalam menuntut ilmu sehingga fokusnya hanya untuk ilmu sahaja, tak ada peluang untuk perkara-perkara lain. Ada seorang ulama hadis yang terkemuka namanya Khatib Baghdadi. Ketika beliau pergi menuntut ilmu, dikatakan sepanjang menuntut ilmu itu surat yang dihantar oleh keluarganya pun dia tak sempat nak buka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tak sempat nak buka. Jadi bila di akhir menuntut ilmunya barulah dibuka surat satu-satu. Buka satu, tengok makcik sakit. Buka yang kedua, makcik meninggal dunia. Buka yang ketiga, adik-beradik sakit. Buka yang keempat, adik meninggal dunia dan sebagainya. Maka surat yang dikumpulkan tak sempat nak buka kerana fokusnya kepada menuntut ilmu. Maka Khatib Baghdadi ni berkata orang yang menuntut ilmu ni sebenarnya kalau kita lihat dulu seolah hubungan dengan keluarganya terputus terus. Itu sebab Khatib Baghdadi sempat mengarang buku yang besar-besar dalam ilmu hadis. Jadi anak-anak yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita menuntut ilmu ni, letaklah niat yang paling utama kerana Allah. InsyaAllah dunia akan datang kepada kita. Apa buktinya? Dalam banyak hadis. Sebagai contohnya hadis sahih riwayat Nasa'i. Man kanati dunia hammahu syattatallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu.
وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Siapa yang mencari dalam hidup ini dengan niat dunia, maka Allah akan hancurkan urusannya. Maka Allah akan jadikan kemiskinan duduk di antara dua biji matanya. Maka dunia hanya dapat padanya mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah semata-mata sahaja. Tapi bagi orang yang telah meletakkan niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah, tujuannya adalah akhirat, Allah akan jadikan urusannya semua disempurnakan. Dan Allah akan beri kekayaan dalam hatinya. Dan Allah SWT akan memberikan kepada dunia itu datang kepadanya rokok dan sujud menyerah diri. Jadi lagi sekali saya ingatkan kepada anak-anak sekalian, niat itu solid kerana Allah SWT. Jangan kita terikut-ikut dengan orang lain. Kemudian lagi, bagaimana kita nak mencari ridha Allah ketika menuntut ilmu ni? Lagi perkara yang penting, kita kena pastikan makan kita dari sumber-sumber yang halal. Tolong perhatikan, kita pergi ke mana-mana tempat kita lihat orang-orang Islam bertudung dan sebagainya, masuk saja ke mana-mana kedai dengan niat untuk mencuba, kerana benda tu dah viral. Ada setengah restoran kita tengok di hypermarket ataupun di mall-mall yang besar itu, orang beratur untuk menikmati makanan padanya. Tak apa-apa makanan disediakan. Kadang Ustaz berani kali tanya kepada restoran ni, tengok ramai sangat orang Islam makan, penampilan restoran itu tak nampak macam Islamik pun, tak nampak macam orang Islam yang punya. Biasalah restoran-restoran besar seperti ini akan letakkan budak-budak Melayu yang jadi sebagai waitressnya. Lalu kita bertanya padanya, dah ada si halal ke? Tengah minta. Padahal restoran ni dah mungkin dah bertahun-tahun kat situ, tengah minta apa lagi. Jadi anak-anak dimuliakan Allah sekalian, kena ingat ya, kita mencari redha Allah dalam hidup ni, makanlah yang halal, carilah yang halal. Ni perlu untuk ditekankan, kerana ramai orang yang tidak menyangka makanan yang dimakan itu dia sumber yang syubhah, apatah lagi haram, sehingga menyebabkan dalam hatinya kemanisan beribadah, kesungguhan dalam beribadah itu akan lupa, akan hilang, lenyap. Kerana makan itu menempah hati. Ya. Jadi ini perkara kedua yang saya nak terangkan. Yang ketiga, bila kita dalam proses menuntut ilmu ni nak cari redha Allah, nak cari din, D-E-E-N, yang insya-Allah bila kita kejar agama itu, kita akan dapat perkara-perkara yang lain. Yakinlah, usah risau, usah bimbang. Yang ketiga, kita mesti memastikan diri kita ni berada bersama dengan golongan orang yang baik-baik, orang yang berusaha untuk jadi orang baik. Allah menyebut dalam banyak ayat daripada Al-Quran. Contohnya surah Kahfi yang kita baca, Allah menjelaskan bagaimana wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Imam Al-Baghawi mentafsirkan ayat ini. Ayat ini turun berikutan dengan sikap beberapa orang musyrikin yang mendakwa nak masuk Islam kepada Nabi SAW. Mereka berkata, kami nak masuk Islam, wahai Muhammad, tapi boleh tak masuk Islam ni engkau peruntukkan untuk kami tempat yang khusus. Kerana kami ni merupakan orang yang berpengaruh. Kami orang berpangkat, kami punya harta banyak, kami tak nak bercampur dengan sahabat-sahabat yang lain, yang busuk, bau badannya, yang miskin, yang bajunya koyak-koyak ni kami tak mahu. Lalu Allah turunkan ayat itu, menegaskan kepada Nabi SAW, ukuran yang kamu lihat dari sudut penampilan fizikal itu tak bernilai langsung di sisi Allah SWT. Kerana Allah meneropong jauh ke dalam hati keikhlasan, kesungguhan, ketaatan kepada Allah, kepatuhan dan sebagainya. Jadi bila kita belajar, cari rakan-rakan yang berusaha untuk jadi baik. Apa ramai orang daripada keturunan yang kaya-kaya, keluarga yang berharta dan ayah ibunya sangat bersungguh-sungguh mengamalkan Islam. Apa ramai orang yang susah memang dekat dengan Islam, dekat dengan usaha untuk memahami Islam. Maka hendaklah kita berusaha berada dalam kumpulan seperti ini. Tidak jadi masalah untuk kita berkawan dengan kawan-kawan yang happy go lucky, kawan yang mungkin lalai, tapi kita mesti mempunyai antibody yang kuat, yang dengan itu mampu mengajak mereka untuk buat perkara-perkara baik. Ustaz kongsi pengalaman dengan kalian ni masa Ustaz belajar kat Jordan dulu. Di Jordan memanglah satu negara Arab, tapi negara Arab yang masalah sosialnya pun ada tersendiri, dan amalan Islamnya pun tidaklah nak bandingkan dengan Malaysia ia lebih baik, tidak.
Bahkan di sana pun tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Di sana kalau orang itu lalai pun tak ada siapa nak betulkan. Bahkan mungkin suasana Indonesia jauh lebih baik daripada Jordan in term of amalan-amalan Islamnya. Maka dia di kalangan kawan-kawan kita yang terlalai. Terlalai ni maknanya mungkin berkawan dengan orang perempuan, mungkin pergi ke rumah perempuan, kita pun tak tahulah, lebih-lebih nak cerita pada anak-anak sekalian ya. Tapi tak adalah jawatan kuasa hisbah yang tertentu pergi pantau, pergi tangkap orang, tak ada. Kalau nak hafal Quran, nak jadi baik, bahkan dekat universiti pun ada setengah jalan yang kita panggil sebagai syarik mungkar. Apa maksud syarik mungkar? Ke situ gadis-gadis universiti ini memperagakan pakaian-pakaian terbaru, jenama terbaru yang seksi-seksi duduk kat universiti. Universiti Yarmouk. Mereka bukan macam, dia satu negara Arab yang westernized. Terikut-ikut rajanya pun kita tahu dapat pernikahan di barat walaupun berusaha untuk mengamalkan Islam, tapi kepemahaman Islamnya setakat mana kita pun tak tahu. Anak-anak dimulai Allah sekalian. Maka bila kita melihat golongan seperti ini, kesian dia belajar bahasa Arab ni orang belajar bahasa Arab macam orang belajar sastra kat universiti tempatan lah. Kerana bahasa Arab terpisah daripada syariah. Nak belajar syariah kena pergi sendiri. Ustaz dulu belajar bahasa Arab kat universiti, ambil double degree, pergi belajar kuliah syariah, nak faham syariah. Kalau setakat belajar bahasa Arab saja, belajarlah sastra Arab semata-mata, terpisah daripada pelajaran-pelajaran syariah, usuluddin dan sebagainya. Maka ada teman-teman kita yang terlalai, yang tersesat. Kita melihat dengan penuh rasa simpati. Aku kalau tak ajak dia ni, kesian dia. Aku kalau tak ajak dia pergi usrah, kesian dia. Aku kalau tak ajak dia duduk dengan aku, ke mana pergi dia? Maka di atas inisiatif seperti ini, adalah beberapa orang yang kita gagahkan diri, kuatkan diri untuk ajak bimbing, pimpin. Alhamdulillah, jadilah mereka sebaik-baik manusia. Andai tidak berlaku demikian, bimbang mereka tersesat dalam suasana jauh daripada keluarga. Dan juga ada ruang-ruang untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak kat sana. Untuk minum arak, bersegerakan dengan perempuan dan sebagainya. Jadi nasihat Ustaz kepada kalian, walaupun kita mempunyai tugas-tugas seperti ini untuk mengajak kawan-kawan jadi baik, tapi awasi jangan kita pula terjebak. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, maka ajaklah ia secara berkumpulan. Jadi tugas kita adalah besar. Kita tak boleh masuk syurga seorang diri. Nanti di akhirat akan terkait dengan individu-individu lain yang kita tak berusaha untuk mengajak mereka menjadi kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang di akhirat nanti masuk neraka walaupun dia melakukan berbagai amal saleh. Itulah kisah ni berlaku. Setiap hari dia pergi ke masjid, umpamanya begitu, dan dia akan melalui sebuah jalan di mana dia menemui temannya 40 tahun lalu masih lagi dalam kelalaian dan tidak pergi ke masjid. Begitulah ibaratnya. Maka sehari lalu itu dia kata, Fulan, kau bila nak berubah Fulan? Kau ni dah tua, mari lagi masjid Fulan. Orang yang ditegur itu memang rasa dalam hatinya kebersalahan, tapi dia belum mampu untuk mengubah dirinya. Dia tengok dia nak berubah tapi tak mampu lagi, tak dapat lagi nak berubah. Allahu Akbar, sianya. Tapi dalam hatinya berkecamuk perasaan ingin merubah itu. Ni cerita tentang rahmat Allah. Maka yang awal tadi, yang seorang yang yakin dirinya selamat, pergi ke masjid, selalu berkata pada kawannya yang tak pergi ke masjid, kau ni bila nak berubah, mari lagi masjid. Tapi yang tak pergi ke masjid itu terasa dirinya serba kekurangan, kelemahan, dia pun rasa kebersalahan, tapi dalam hatinya nak berubah, belum mampu berubah. Lalu Nabi menceritakan kedua-duanya dimatikan oleh Allah. Yang pergi ke masjid selalu itu masuk ke neraka, yang tak pergi ke masjid itu masuk ke syurga. Mengapa wahai Rasulullah? Yang pergi ke masjid itu hatinya penuh dengan perasaan ujub, takabur. Ujub ni mana kagum pada diri sendiri. Akulah orang paling baik, aku orang paling hebat. Penuh dengan bersifat gurur. Gurur ni rasa tertipu. Wala yaghurrannakum billahi gharur. Allah nyatakan dalam hujung surah Luqman contohnya. Jangan kamu tertipu dengan diri kamu sendiri. Yang tak pergi ke masjid ini dalam hatinya nak berubah, cuma dia mempunyai masalah untuk perubahan. Kerana isterinya, anak-anaknya belum sedia untuk berubah. Maka dia berusaha untuk mengajak mereka kepada kebaikan, tapi belum ada sambutan. Tapi hatinya sentiasa meronta-ronta, ya Allah bantulah aku, beri kuatan kepada aku. Maka anak-anak dimuliakan Allah sekalian, di akhirat Allah menghukum yang ditimpa penyakit ghurur, ujub ini masuk ke neraka, yang hatinya berusaha untuk buat kebaikan walaupun belum mampu ini masuk ke syurga. Ini rahmat Allah.
Maka balik kepada cerita kamu ni, bila berada kat industri, kamu akan dapati ada kawan-kawan yang terlalai. Hatinya baik, tapi belum ada kemampuan untuk buat kebaikan. Maka tugas kita adalah mendekatinya secara beramai-ramai, pujuk dia, ajak dia, bimbing dia. Jangan biarkan dia terkontang-kanting keseorangan. Mungkin keluarganya tidak mengamalkan Islam, mungkin ayah ibunya tidak faham Islam, mungkin ayah ibunya tidak solat. Ya, jadi anak dimuliakan Allah sekalian, ada satu cerita ya. Satu lagi Ustaz duduk rehat kat sebuah kantin dulu sebelum bulan puasa, lama dulu. Maka datanglah seorang Ustaz sekolah rendah. Kata pada Ustaz, Ustaz, Masya Allah Ustaz, saya nak kongsi sikit. Saya adalah guru sekolah kafar kat sini. Oh, baik-baik, Alhamdulillah, dulu. Dia pun cerita. Antara pengalaman saya mengajar ni Ustaz, dia cerita pengalaman dia. Saya mengajar budak-budak dari 1 dari 2 salat. Mereka main-main, tapi ada seorang tu sungguh-sungguh Ustaz, belajar salat. Pada satu hari ketika saya nak pulang, dia tanya kepada saya, Ustaz nak jumpa, tanya soalan sikit. Apa dia? Dia pun datang cerita. Kata sebenarnya ayah ibu dia tak salat. Allah, mereka duduk kat flat, kat rumah pangsa puri. Jadi kalau nak salat dalam bilik tak muat. Adik perempuan ada sebagainya. Jadi nak sembahyang kena sembahyang kat depan juga, tapi berapa tak salat. Jadi nak buat Ustaz ni pun kata pada dia, nak ni Ustaz tahu kat rumah kamu ada sejadah, Ustaz hadiahkan untuk kau sejadah ambil sejadah ni, maka setiap kali kau ambil sembahyang, kau nak sembahyang, kau bentanglah sejadah ni, dan ambil sejadah lain bentang di belakang. Kat mana dah bentang Ustaz? Rumah sempit Musafiri. Bentanglah depan TV ayah tengok lepas TV tengok berita sebagainya. Cuba buat jauh sikit lah, jangan tutup depan, elak cari sudut sikit. Maka dia pun buat. Maka pada hari itu, ketika pertama kali dia buat, nangislah ayah ibunya. Ayah ibunya yang tak salat sebelum itu melihat anaknya tanpa disangka-sangka budak daya 1 ini mengajak ayah ibunya salat. Jadi kerja kita besar sebenarnya. Daripada cerita Ustaz di sekolah kafar ni, bagaimana seorang budak kecil pun mampu mengajak ayah ibu untuk salat. Alangkah baiknya kalau kita menjadi penyebab pada teman-teman kita yang belum mengamalkan Islam, mungkin ayah ibunya belum mengamalkan Islam, dapat mengamalkan Islam dengan apa yang kita lakukan. Lakukan ia secara berjemaah. Lagi berikutnya, anak-anak dimuliakan Allah sekalian, ketika kita belajar ni ada banyak cabaran. Ya, Ustaz tadi cerita benda ni takut terlupa. Antara cabaran ialah orang bertanya kepada kita nak berkahwin. Kadang-kadang baru tahun 1 belajar dah sibuk nak kahwin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ini ramai Ustaz. Jadi dalam berkahwin ni, tak adalah nak kata antum lebih tahu tentang keperluan antum, perlu berkahwin ke tak perlu berkahwin ke. Tapi dalam dapatan kajian, kalau kita lihat pendekatan para ulama yang terdahulu, ada banyak cerita-cerita sedemikian. Jadi berkata Sufyan As-Sawri ni, tadi Ustaz cerita Sufyan bin Uyainah, ada beberapa orang Sufyan Sufyan bin Uyainah lain daripada Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni berkata, siapa yang bernikah ketika belajar, maka sebenarnya dia umpama orang menaiki kapal. Apabila pasangannya mula mengandung dan beranak, ibarat kapal itu pecah. Bandingan yang dikemukakan kat sini menunjukkan bahawa memang karam, susah orang kalau tengah belajar ni berkahwin. Memanglah niatnya macam-macam, hasratnya, alasannya nak jaga agama, macam-macam perkara lain. Tapi biasa bila dah berkahwin ni, isteri pun mengandung, dapat anak, maka penumpuan pelajaran akan mula terganggu. Ini kebiasaannya. Tak menafikan ada orang yang berjaya masa Ustaz belajar dulu kat Jordan pun, ramai kawan yang berkahwin dan mereka berjaya dengan cemerlangnya. Tak menafikan, tapi dasar umum yang diletak oleh para ulama ketika belajar ni, belajar sungguh-sungguh. Abaikan dulu ajakan ataupun dorongan ataupun kecenderungan ke lain, kerana takut kita tak masuk di golongan yang berjaya itu, kita masuk golongan yang satu lagi. Jadi untuk itu dianjurkan setiap orang yang belajar untuk cari ridha Allah ni, ketepikan dulu hasrat untuk bernikah. Ya, kerana seperti yang telah nyatakan oleh Imam Ghazali tadi ataupun ulama lain dalam kitab Adabul Ilmi wal Muta'allim ni, Alim wal Muta'allim, bahawa ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu takkan beri kepada kamu sebahagian daripada dirinya sehingga kamu beri untuknya keseluruhan diri kamu. Maknanya beri penumpuan. Satu hari seorang penuntut ilmu, talibul ilm, datang dari Andalus. Andalus pada masa itu merupakan negara Islam. Bahkan Imam Malik pun pernah berhajat, berfikir untuk berpindah ke Andalus
Spain kerana Spain pada masa itu merupakan negara yang penuh keadilan, kemakmuran, lebih maju daripada mana-mana tempat orang Islam. Kalau kita pergi ke Spain, kita dapat lihat lagi kesan-kesan kemajuan itu memang mendahului zaman. Mereka buat kincir air, mereka buat bangunan-bangunan teguh macam Putrajaya, hebat, cantik. Jadi anak murid ni datang daripada Spain, Andalus yang merupakan negara sangat maju pada masa itu. Dianggap macam New York pada zaman pertengahan. Jadi budak muda ini namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dia datang ke Madinah untuk menuntut ilmu dari Imam Malik bin Anas. Bila dia sampai ke Madinah, pada masa itu, tiba-tiba pada hari dia belajar, hari awal dia belajar itu, muncullah seekor haiwan yang pelik di Madinah. Tahu tak apa? Apa dia, Ustaz? Gajah datang. Gajah datang Madinah. Dekat Arab Saudi mana ada gajah? Ada pun mungkin kat zoo lah. Zaman tu mana ada zoo macam sekarang. Gajah datang ke Madinah. Maka semua orang Madinah keluar untuk melihat gajah tu. Termasuklah penuntut-penuntut ilmu dalam majlis Imam Malik keluar untuk melihat gajah itu. Semua keluar, tinggal Imam Malik saja. Dan yang mengagumkan, tinggal pada waktu itu Imam Malik dengan budak datang dari Spain. Ini namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Maka Imam Malik pun berkata kepadanya, "Hai orang muda, anak, young man, kenapa engkau tak keluar tengok gajah? Semua orang, kawan-kawan semua tinggalkan majlis pergi tengok gajah." Juga yang tinggi, yang putih, yang mulia ini memang Imam Malik ni seorang yang penampilan yang mengagumkan Maka budak lelaki ni berkata kepada tuan gurunya Imam Malik, "Saya datang dari jauh bukan untuk melihat gajah. Saya datang dari jauh untuk melihat tuan guru dan belajar hadis daripada tuan guru." Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Maka Imam Malik pun menjadi kagum yang amat sangat pada budak dari Spain ini, kira Eropah lah ni Maka Imam Malik pun berkata kepadanya, menggelarnya mulai itu budak cerdas dari barat, budak cerdas dari Spain, dari Andalus. Kerana Yahya bin Yahya Al-Laythi tidak mengubah niatnya langsung, walaupun datangnya gajah ke Madinah, tapi tidak memberhentikan dia daripada keluar daripada majlis Imam Malik. Maka bila menceritakan kepada kalian dalam menuntut ilmu ni, betul tak niat kita macam Yahya bin Yahya Al-Laythi? Ataupun kita datang, benda-benda lain pun kita terlibat, lebih malang lagi kalau kita terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Jadi lagi sekali diingatkan kat sini bahawa penumpuan itu penting, fokus itu penting. Dan bulan Ramadan mengajar kita untuk fokus sebenarnya. Kita dalam bulan Ramadan, Allah menjanjikan untuk orang yang berpuasa sebenar-benarnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa ini supaya kamu bertakwa kepada Allah. Supaya kamu bertakwa. Kalau kita belajar bahasa Arab, Allah menyebut di sini la'allakum tattaqun. Bukan menyebut perkataan muttaqin, tapi Allah sebut tattaqun. Dia ada beza di antara fi'il dengan isim fa'il. Beza. Betul. Jadi ada beza di antara fa'il dengan fi'il. Kalau kita lihat contohnya, katalah kita buat satu contoh mudah. Kita berada dalam satu majlis. Dalam majlis itu penasyid tak datang. Penasyid tak dapat datang. Oleh kerana penasyid tak datang, terpaksalah kita suruh Nur Hazman ke siapa ke, Marwan ke untuk bernasyid. Sedangkan Marwan ataupun Nur Hazman bukanlah penasyid. Cuba untuk isi tempat kosong. Fill in the blanks. Betul tak? Jadi tentulah berbeza daripada penasyid yang sebenar. Jadi bahasa Arab kalau sebut penasyid dipanggil munsyid. Tetapi orang bernasyid dipanggil yunsyid. Fi'il beza daripada isim fa'il. Kalau kita kata pada malam itu majlis makan malam diceriakan lagi dengan kehadiran penasyid terkemuka, maka penasyid berarti orang yang memang mempunyai latar belakang kerjanya menyanyi, menasyid. Tentulah suaranya outstanding, lebih baik. Tapi kalau orang yang bukan bidang itu mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, bisa tak masukkan kekurangan pada antum tapi namanya tak terlatih, mungkin perlu latihan yang banyak hingga menjadi seorang penasyid. Maka dalam ayat Allah menyatakan
bahawa orang yang berpuasa ini dia sudah memiliki iman, kerana orang berpuasa insya-Allah orang beriman. Tapi dia kena berusaha sikit lagi untuk melatih dirinya untuk menjadi orang bertakwa. Dia belum menjadi orang bertakwa sepenuhnya, tapi dia mempunyai ciri-ciri untuk jadi orang bertakwa. Kan? Macam kalangan antum contohnya nak jadi doktor. Nak jadi doktor dia sekarang kena mempunyai perwatakan macam doktor. Pakaiannya, kecergasannya, kesungguhannya, penumpuannya, keyakinannya, belajar public speaking sebagai contohnya. Supaya jadi doktor dapat bercakap benda-benda yang jelas kepada orang. Kan, kalau jadi macam pilot, naik kapal terbang, bawa kapal terbang, bercakap benda yang tak jelas, itu satu kemuliaan bagi seorang pilot. Kan kebaik kalau dia cakap benda yang orang senang faham. Kalau kita naik kapal terbang kan dengar pilot cakap, apa pilot yang cakap dengan lajunya, dengan bahasa tak tersusunnya, tak mahu kita jadi pilot yang cakap orang faham. Jadi balik kepada kisah ni tadi, kita tunjukkan daripada sekarang bagaimana kita nak jadi orang yang dalam sesuatu bidang itu. Jadi bila Ustaz bawa kepada kalian kisah orang bertakwa ni, kita belum jadi orang bertakwa lagi. Tapi kita ada rahsia ataupun ingredient ataupun ada ada strategi untuk jadi orang bertakwa seperti yang ditunjukkan Nabi SAW. Jadi dalam konteks kita belajar ni, kita belajar untuk fokus dalam ibadah puasa, kita fokus puasa betul-betul. Kerana salah satu sebab syaitan menguasai kita dengan melalui aliran darah. Satu hari Nabi SAW jalan dekat Madinah, maka jalan dengan isteri baginda, salah seorangnya bernama Safiyah. Wanita ini baru masuk Islam, berkahwin dengan Nabi, namanya Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba dalam kegelapan malam di Madinah itu, muncullah beberapa orang sahabat di kalangan Ansar, 2 orang, mereka nampak Nabi berjalan. Maka Nabi leka-leka panggil mereka, ala risikumah, mai sini. Mereka menjawab, Rasulullah, ya ada apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini isteri aku Safiyah. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, takkanlah kami nak buruk sangka dengan Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, tidak. Semuanya syaitan mengalir dalam diri kamu macam mengalir darah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Maka syaitan mengalir dalam diri kamu sebagaimana aliran darah. Dengan sebab itu kita berpuasa untuk menyekat aliran syaitan dalam badan, boleh menyebabkan terganggunya fokus kita untuk pembinaan takwa ni tadi. Jadi sesuai dengan kedudukan antum sebagai pelajar, yang kita kena fokus dan belajar mencari matlamat Allah, dan selepas itu ridha manusia akan datang kepada kita. Kita usah risau, kita carilah ridha Allah, ujungnya pasti akan dapat kasih sayang manusia. Jangan cari kasih sayang manusia di awal, kerana ridha Allah belum tentu kita dapat kalau begitu sikap kita. Jadi balik kepada cerita puasa ni sekalian, anak-anak, kalau kita lihat puasa ni mengajar kita untuk fokus, iaitu kita nak kurangkan masa untuk makan, kurangkan masa untuk buat benda-benda yang sebelumnya halal, hanya untuk tujuannya mengejar dan mengusahakan takwa dalam diri ini tadi. Apakah amalan Nabi untuk membina ketakwaan tadi? Antaranya adalah sembahyang malam. Nabi SAW sembahyang bersama para sahabat 2 malam berturut-turut, betul ramai yang join. Akhirnya malam ketiga Nabi tidak muncul, Nabi sembahyang tarawih kat rumah sahaja. Setengah para ulama mengatakan sembahyang tarawih ni mesti 20 rakaat. Kalau tak 20 tak jadi tarawih. Ini mereka berkata lah. Tapi kalangan para ulama ada juga menghukumkan sembahyang tarawih 8 rakaat pun insya-Allah menjadi tarawih. Ya, jadi ikut kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita cuba amalkan apa yang Nabi buat ini in order to capai ketakwaan itu tadi. Lagi yang kedua, anak-anak dimuliakan Allah sekalian, bersempena dengan bulan Ramadan ini juga mengajar kita untuk fokus agar dapat lahir takwa dalam diri. Apa lagi Nabi buat? SAW. Berpuasa yang sebenarnya. Nabi bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan mengumpat dan juga menceritakan benda-benda yang palsu, benda-benda yang bukan-bukan, maka Allah tiada hajat untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Maksudnya kat sini, puasanya hanya dapat dahaga saja. Hanya dapat setakat menunaikan satu kewajipan saja. Selain daripada itu, tak dapat apa-apa. Awasi diri kita, kerana spektrum maksiat pada hari ini tidak saja terbatas pada kata-kata. Ramai orang melibatkan dirinya dalam perkara-perkara yang haram ketika membuat statement, posting yang bukan-bukan dalam Facebook, dalam Insta, dalam apa jua media sosial yang ada pada ini juga termasuk dalam bab ini mengikut hukum fatwa yang dikemukakan oleh para ulama. Ini akan menjejaskan ibadah puasa kita.
Yang ketiga, kalau kita lihat apa Nabi buat untuk jadi orang bertakwa, sedangkan baginda memang ketua kepada para muttaqin. Nabi SAW banyak bersedekah. Sehingga pada hari-hari akhir Ramadan itu, ketika datang Jibril untuk mengajar kepada Nabi Al-Quran, Nabi bertadarus Al-Quran tiap-tiap Ramadan bersama dengan Jibril. Datang bulan tahun terakhir, Nabi mengalami Ramadan itu 2 kali Nabi tadarus. Sehingga Nabi kana asyaddi minar rihil mursalah, kana asyad minar rihil mursalah. Nabi punya sifat infak itu lebih dahsyat daripada angin yang bertiup kencang. Jadi kita pada ini, anak-anak, antum mungkin belum punya wang, tapi sedekah ni boleh berlaku dengan berbagai-bagai bentuk yang lain. Umpamanya apa? Umpamanya bantu ibu bapa. Ada kat rumah bantu ibu bapa. Umpamanya kita melihat binatang bagi makan kepada binatang ini. Contohnya, kerana Ibrahim Adham dikatakan lepas mati anak murid jumpa dia masuk syurga. Anak murid rapat mimpi melihat dia masuk syurga. Lalu tanya kepada Tuan Guru masuk syurga ni kerana banyak amal saleh ke? Dia kata tak. Aku masuk syurga ni atas rahmat Allah kepada aku. Kita semua dapat kelebihan dengan sebab rahmat Allah, bukan sebab amalan kita. Kena ingat Maka kata Ibrahim Adham, setiap kali dia balik ke rumah, dia akan bertanya kepada anak isinya, kucing belakang rumah tu dah bagi makan ke belum? Bukan kucing dia pun, kucing liar je. Maka sedekah juga boleh berlaku seperti ini. Maka kita dalam hidup berusaha untuk bagi makan dekat binatang seperti itu, asal saja dia tidak buat kotor lah. Kalau kita bagi makan dekat kucing pun buang najis di mata-mata, mengganggu jalan tangga pun tak boleh juga. Kena bijak lah, kena hikmah. Orang Islam mereka kena hikmah. Al-mu'min kayyisun fatinun, kata Nabi. Orang beriman itu dia adalah orang yang cerdik, yang bijak. Jangan kita buat satu benda mengundang komplikasi yang lain kepada orang lain. Lagi apa amalan Nabi SAW, anak-anak sekalian? Tajuk kita cerita tentang fokus Nabi untuk dapat takwa ni tadi. Kita belajar pun kena ada fokus. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, man fattara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un. Kalau kita ada peluang, bagilah makan kepada orang berbuka puasa. Bagi orang untuk berbuka puasa. Kerana kalau kita bagi orang buka puasa, kita dapat pahala dia berpuasa tak kurang sedikit pun, haknya pun dia dapat, hak kita pun kita dapat daripada memberi dia makan. Kalau anak-anak sekalian berada kat Jordan, kat Mesir, kat Iraq, kat Saudi lebih lagi, buka puasa ni bukanlah heavy sangat. Sebenarnya bila mereka buka puasa ni, setakat susu segelas, air, korma, roti, very simple. Dengan makanan yang sederhana macam tu, membolehkan seseorang untuk sembahyang tarawih 20 rakaat. Tapi kalau kita pada hari ni makan yang berat-berat sangat, heavy sangat, sampai setengah masjid dulu-dululah sebelum PKP kena sediakan beratus-ratus ribu untuk makan buka puasa. Akhirnya orang yang makan ni pun tak dapat nak sembahyang tarawih. Ini tak menepati jiwa syarak dalam merebut peluang menjadi orang bertakwa pada sembahyang tarawih kerana kekenyangan yang amat sangat. Sampai katanya laporan daripada Alam Flora di Kuala Lumpur ni, bahawa pihak pembersihan terpaksa melupuskan pada bulan puasa mungkin banyak tan metrik makanan yang dibazirkan, amatlah tidak menepati jiwa puasa yang sebenar. Lagi apa keamalan Nabi kita SAW untuk mendapat kelebihan takwa dalam bulan puasa ni? Cerita tentang fokus anak-anak tidak kita isi pada hari-hari Ramadan ini, banyakkan berdoa. Antara doa Nabi kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau suka berikan keampunan, berikan keampunan kepada aku. Jadi juga doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu keampunan dan syurga, aku perlindungan kepadamu dari kemurkaanmu dan juga neraka. Apa lagi amalan Nabi SAW dalam Ramadan ni? Baca Al-Quran. Usahalah untuk khatam Quran. Satu hari seorang ulama terkemuka namanya Dhiya Al-Maqdisi. Dhiya Al-Maqdisi ni seorang ulama yang terkemuka dari Baitul Maqdis, dari bumi Syam. Dia nak pergi untuk ilmu, maka gurunya berkata kepadanya, gurunya bernama Ibrahim Al-Maqdisi, wahai anakku, bacalah Al-Quran, kerana kedudukanmu akan ditentukan dengan sebanyak mana engkau membaca Al-Quran. Kata-kata ni direnungi oleh Imam Dhiya Al-Maqdisi berulang-ulang kali, kata-kata gurunya Ibrahim Al-Maqdisi itu. Maka sebenarnya seseorang kita menjadi tinggi kedudukan, kemuliaan dengan sebab Quran yang dia baca. Ya, betul. Setiap kali kita baca Quran itu akan menjadikan kita lebih sophisticated. Ingat anda antum ni merupakan seorang engineer pada masa akan datang. Anda kalian baca Quran, kalian akan jumpa kualiti sebagai engineer Muslim, hamba Allah yang sebenar itu terselah banyak dalam ayat Quran. Terutamanya kalau kita tadabbur. Kalau seorang kita merupakan doktor, kita baca Quran,
Allah akan tinggikan kedudukan kita, kemuliaan diri kita, haibah yang ada pada diri kita. Haibah ni berarti kemuliaan yang orang nampak pada kita. Kemuliaan ni bukan satu benda yang dipaksa-paksa, dia merupakan satu benda yang gain kan. Respect ini bukan kita boleh paksa orang, tapi dia merupakan satu yang diperolehi dengan sebab kemuliaan itu dilihat oleh orang pada kita. Kehebatan yang daripada seorang. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam bebas daripada hukuman penjara dan baginda dilantik menjadi menteri keuangan Mesir itu, maka kehebatan Allah wujudkan pada rupa parasnya, sehingga sebelum itu beliau sangat kacak sampai dikatakan dalam tafsir Qurtubi, Nabi Yusuf ini memiliki 1/2 daripada keindahan dunia yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Tapi sebaik saja baginda dilantik menjadi menteri, maka Allah menukar kekacakan itu, handsome itu bertukar menjadi kehebatan. Orang hormat, orang patuh, orang rasa takut, rasa gerun, ini bukan boleh dibuat-buat. Ambil pensel tanda kat dahi, nampak macam banyak sangat sujud, orang tak akan hormat. Orang hormat pada kita kerana penampilan diri kita dan juga kehebatan yang Allah berikan itu kesan daripada interaksi yang sangat berkualiti dengan Allah SWT. Jadi anak-anak dimuliakan sekalian, bagi kita dalam menghadapi Ramadan ini, kita belajar fokus untuk dapat takwa, kerana kita tidak makan, tidak melakukan perkara-perkara yang sebelum itu halal, tapi bila tiba Ramadan semua itu diharamkan buat kita. Hendaklah kita berusaha dalam bulan Ramadan ini untuk banyakkan iktikaf sebagai contohnya. Kalau dapat iktikaf kat masjid, kalau tak dapat pun kita memperuntukkan sebahagian daripada tempat di rumah, mungkin di masjid tak digunakan pada ini, untuk malam ni kita muhasabah diri. Muhasabah ni berarti kita duduk merenung diri kita, apa yang aku nak dalam hidup ni dah capai ke belum, redha Allah aku dapat ke tidak, kasih sayang ibu aku dapat ke tidak. Kena ingat orang masuk bulan Ramadan ni didoakan Nabi SAW, amin, amin, amin 3 kali, sebanyak ketika Nabi menaiki mimbar baginda SAW untuk menyampaikan khutbah. Ditanya para sahabat apakah amin yang Nabi ungkapkan itu, Nabi bersabda, amin yang pertama doa para malaikat, seseorang yang dalam hidupnya mempunyai ibu bapa tapi tidak mendapat keampunan keridhaan mereka, celakalah baginya, Nabi mengaminkan. Amin yang kedua pula adalah seorang yang disebut namamu, wahai Muhammad SAW, mereka tidak berselawat ke atasmu, maka orang ini mendapat kemurkaan Allah, Nabi aminkan. Amin yang ketiga, apakah dia wahai Rasulullah? Amin ketiga adalah orang yang datang Ramadan dalam hidupnya tapi dia tak dapat keampunan, maka rugilah dia. Nabi mengaminkan ketiga-tiga doa yang disampaikan oleh Jibril AS itu. Jadi anak-anak dimuliakan sekalian, mudah-mudahan dengan muhasabah yang kita buat setiap malam itu dapat memperbaiki di mana kekurangan hidup kita ni begitu banyak. Maka ini tujuannya iktikaf sebenarnya yang Nabi lakukan. Andai kita tak boleh buat masjid, kita boleh buat dekat rumah masing-masing. Bangun malam, kira-kira pukul 5 itu kita nak bersahur, bangunlah pukul 4 pagi. Bangun pukul 4.30 pagi. Duduk berlatih daripada zaman muda untuk mengisi masa yang sangat berkualiti dengan Allah SWT. Kerana dalam hadis mengatakan 7 golongan yang paling besar duduknya di sisi Allah di akhir nanti di bawah arasy Allah. Salah seorang daripadanya adalah orang macam kalian. Umurnya muda, tapi peruntukan masa untuk mentaati Allah itu begitu banyak. Bandingkan orang yang telah tua, badannya pun dah sakit-sakit, dia tak punya banyak lagi peluang untuk melakukan maksiat, maka nilai ibadahnya dibandingkan dengan orang muda sudah merosot. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi ini. Mudahan apa yang diminta itu telah dicapai. Kejarlah keridhaan Allah, din list. InsyaAllah kita akan dapat din list yang satu lagi. Jadi dalam kita berpuasa, latihan untuk bina orang bertakwa, dan dia sangat sedari dengan tugas antum sebagai student di universiti, mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah sekalian. Ingat betul, fokus, cari orang-orang salih yang boleh membantu kita. Ada kawan kita yang tersesat ataupun bersimpang, termasuk kesimpangan yang salah, bimbinglah mereka. Dan ingatlah kemuliaan diri itu datang dengan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Sekian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Datuk atas kesudian memberikan perkongsian cukup padat dengan ilmu. Jadi apa yang kita boleh ulas kat sini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Mana orang yang memberi manfaat ni dapat, orang yang mempunyai ilmu ni dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi yang antaranya adalah
Yang saya tulis kat sini, perbetulkan niat. Fokus penting dari segi pelajar. Makanan, kita kena jaga makanan kita. Lepas tu, banyakkan iktikaf, banyakkan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga pelajar sekalian dapat mengambil ibrah dan manfaat pada masa yang akan datang, insya-Allah. Datuk, ingin saya tanya satu soalan. Ya. Bagaimana dengan keadaan sekarang yang banyak isu dia pasal makanan lah. Jadi banyak orang dia tak dapat beza antara makanan yang halal ni dengan yang syubhah. Jadi apa pandangan Datuk tentang makanan yang syubhah ni? Dalam hadis mengatakan la yablu ahadukum darajatan minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma fihi ba'sun. Rawahu Nasa'i. Dalam hadis ini dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda bahawasanya seorang itu tidak akan menjadi orang bertakwa sehinggalah dia meninggalkan sesuatu yang syubhah kerana takutkan padanya ada sesuatu yang menjurus kepada yang haram. Berarti dalam hidup ini kalau kita lihat satu benda yang kurang pasti, kita tinggalkan. Maka dalam konteks negara kita, alhamdulillah pihak JAKIM begitu prihatin, mereka mengeluarkan sertifikat halal itu, sijil halal itu, maka menjadi kewajipan setiap kita andai nak pergi makan di mana-mana, pastikan halal baru makan. Kalau ada pilihan. Kalau dah tak ada pilihan, maka dah masuk dalam darurat. Darurat ada taksiran-taksiran yang tersendiri. Hari ini ada banyak kedai orang Islam. Saya tak boleh kata darurat. Saya pergi soal memang lapar betul Ustaz. Tak, lapar ini maksudkan lapar bawa kepada kematian. Kalau lapar yang tak bawa kematian tidak masuk dalam darurat. Dan apa yang dilakukan oleh orang lain tidak boleh menjadi hujah untuk kita lakukan. Ramai orang Islam kat situ. Orang Islam, mereka bukan orang beriman. Kalau mereka dengan gaya hidupnya, dengan amalannya seperti itu, mereka bukan orang beriman. Kita tak mau ikut orang Islam semata-mata. Kerana orang Islam ni kadang-kadang dengan sebab baka, kadang-kadang sebab ikut orang, kadang-kadang sebab nak kahwin. Maka ini semua tidak patut menjadi ukuran kepada kita. Ikutlah yang benar, yang mana hati kita tenang padanya. Maka kewajipan setiap kita untuk pastikan makan yang halal, jauhi yang syubhah, apatah lagi yang haram. Allahu'alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jadi ada beberapa soalan lagi yang muskil antara kita. Kalau ada soalan, insyaAllah boleh ajukan. Okey, kalau tak ada, insyaAllah sebelum berakhirnya forum kita pada hari ini, insyaAllah para hadirin sekalian boleh buka kamera untuk sesi fotografi. Okey, kita bagi seminit lah. Orang yang nak ambil gambar tu dia loading sikit, sabar sah. Okay, ready noh?